오늘 은혜 받으신 말씀은 창세기 1장 Petikan Alkitab 1절입니다. bagi khutbah pada malam ini adalah daripada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 오케스트라 연주가 있겠습니다. Semua orang kudus dari gereja cawangan dan tempat-tempat ibadat tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat dalam talian. Ini adalah khutbah yang ketujuh mengenai buku Kejadian. Baru-baru ini anda telah melalui pembelajaran konsep yang sukar. Mulai hari ini ia akan menjadi lebih mudah. Anda telah belajar mengenai beberapa nama yang digunakan oleh Tuhan. Anda telah mempelajari bahawa Allah merujuk kepada Tuhan Trinity yang bekerja bersama-sama, juga tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila anda mengetahui konsep-konsep ini, anda akan berasa lebih tersentuh dan anda dapat memahami aliran keseluruhan Perjanjian Lama dan Baru. Seterusnya anda telah mempelajari nama-nama yang digunakan oleh Tuhan Bapa, seperti Roh Tuhan, Roh Kebijaksanaan, Roh Penghukum dan Roh Pembakar. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan nama-nama Tuhan yang lain kepada anda. 이제 또 다른 명칭을 말씀드리겠습니다. 베드로전서 4장 14절에 보면 너희가 1 Petrus 4 ayat 14 menyatakan, berbahagialah kamu jika kamu dihina kerana kamu pengikut Kristus. Hal ini bererti bahawa roh yang mulia iaitu roh Allah ada pada kamu. Sekarang roh kemuliaan dalam ayat ini lebih daripada sekadar penampilan nama Tuhan. Roh kemuliaan merujuk kepada hati Tuhan yang layak untuk menerima kemuliaan. Ayat ini menyatakan bahawa roh kemuliaan ialah roh Tuhan. Memandangkan Allah merujuk kepada Tuhan Trinity, roh kemuliaan ialah hati yang sama bagi ketiga-tiga Tuhan Trinity, iaitu hati Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hal ini demikian kerana Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus semuanya layak untuk menerima kemuliaan. Walau bagaimanapun Tuhan Yesus, iaitu anak kepada Tuhan Trinity, sentiasa memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan Bapa. Semasa di bumi, Yesus memberikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan Bapa. Adakah anda masih keliru tentang Yesus atau Yesus Kristus? Apabila kita menyebut Yesus, ia merujuk masa sebelum Yesus disalibkan. Apabila Yesus menunjukkan mukjizat dan perkara yang menakjubkan, orang memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan Bapa. Sebagai contoh, Matius 15 ayat 31 menyatakan, orang ramai hairan apabila mereka melihat yang bisu bercakap, yang lumpuh berjalan, yang tempan sembuh, dan yang buta melihat. Mereka memuji-muji Allah umat Israel. Selain itu, Yesus berdoa kepada Allah dalam Yohanes 17:4. Aku sudah memuliakan engkau di atas bumi dengan menyelesaikan tugas yang engkau berikan kepadaku. 하였사오니라고 기도하시는 것을 볼 수가 있습니다. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 28, Ya Bapa, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Kemudian terdengar suara dari langit berkata, Aku sudah menunjukkan kemuliaan-Ku dan aku akan menunjukkannya lagi. Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 16, 그리고 예수님께서는 우리에게도 hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di syurga. Segala sifat kebenaran yang menunjukkan kebaikan ada dalam hati Tuhan. Oleh itu, apabila anak-anak Tuhan berbuat baik,
Tuhan Bapa dimuliakan oleh perbuatan mereka yang baik. Oleh itu, sila ingat bahawa walaupun roh kemuliaan ialah hati Tuhan Trinity, namun ia secara khususnya ialah hati Tuhan Bapa. Apabila kita melakukan sesuatu yang memanifestasikan kemuliaan Tuhan Bapa, Dia turun ke atas kita sebagai roh kemuliaan dan Dia menerima kemuliaan yang kita berikan kepadanya. Apabila Tuhan Bapa menerima kemuliaan seperti ini, Dia menyebabkan orang-orang yang memberikan kemuliaan kepadanya juga menerima kemuliaan. 여러분들이 치료받으시면 단에 와서 간증을 하시는 이게 영광 돌리는 거예요. 그리고 여러분 간증을 Oleh itu, berkongsi kesaksian anda dengan orang lain ialah cara untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan Bapa. Sesetengah orang mungkin terlepas peluang untuk berkongsi kesaksian di Masbah kerana masa yang terhad tak ada terlalu banyak kesaksian. Namun begitu, jangan risau. Percubaan anda untuk berkongsi kesaksian akan dirakam gambar di syurga dan niat baik anda akan diiktiraf di syurga. Oleh itu, naiklah sahaja ke Masbah untuk berkongsi kesaksian dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan Bapa. Niat baik anda akan dipertimbangkan kerana anda datang ke hadapan Masbah untuk berkongsi kesaksian anda. Itu menjadi pahala anda sebagai berkat. Walau bagaimanapun, berhati-hatilah untuk tidak berkongsi kesaksian palsu. Mengatakan anda sembuh walaupun sebenarnya tidak merupakan suatu pembohongan. Pembohongan sama sekali tidak akan diterima. Kesaksian anda harus sentiasa benar, maka anda akan mendapat kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan Bapa. Oleh hal demikian, Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 32, jika Allah dimuliakan melalui anak manusia, dia pun dimuliakan oleh Allah sendiri, dan Allah akan segera memuliakan dia. Selain itu, 1 Petrus 4 ayat 14 menyatakan, berbahagialah kamu jika kamu dihina kerana kamu pengikut Kristus. Hal ini bererti bahawa roh yang mulia, iaitu roh Allah, ada pada kamu. Mengapakah roh kemuliaan ada pada anda apabila anda dihina kerana nama Kristus? Jika anda dihina kerana nama Kristus, itu bermaksud anda sekurang-kurangnya berada pada tahap batu iman, iaitu tahap iman yang ketiga. Iman anda tidak goyah walaupun menghadapi kesukaran dan ujian pada tahap batu iman. Betapa gembira Tuhan Bapa apabila Dia menemui anak-anak yang demikian. Si jahat dan iblis mungkin menganiaya anak-anak Tuhan melalui tangan orang jahat. Betapa bangganya Tuhan terhadap anak-anaknya mengekalkan iman mereka dan bersukacita serta bersyukur. Tuhan dapat sangat berbangga di hadapan si jahat dan iblis kerana orang menjadi anak-anak iman sejati melalui pemupukan manusia. Fakta ini sendiri menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apakah maksudnya? Tuhan berfirman dengan bangga kepada si jahat tentang anak-anaknya yang teguh dalam iman mereka. Tuhan Bapa berfirman kepada si jahat dan iblis, adakah kamu nampak anak-aku yang mengekalkan iman mereka dan bersyukur walaupun dalam masa yang sukar untuk memilihkan aku? Kemudian si jahat dan iblis berasa malu, lalu mengakui bahawa mereka telah dikalahkan, dan hal itu sendiri akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Bapa memberikan kemuliaan kepada anak-anaknya yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan cara ini. Tidak hanya di bumi ini, tapi juga di syurga. Tuhan memberikan pahala yang besar kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 11 hingga 12, berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnah kamu kerana kamu pengikutku. Nabi-nabi zaman dahulu juga dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah
kerana Allah sudah menyediakan pahala yang besar di syurga untuk kamu. Kata-kata dalam ayat ini diucapkan oleh Yesus sebelum dia disalibkan. Sampai hari ini, berapa banyak kata-kata jahat dan kebohongan yang memfitnah gereja Tuhan? Apakah yang dikatakan oleh Yesus? Dia mengatakan kepada kita untuk bersukacita dan bergembira kerana kita diberkati. Ketika Yesus berbicara sedemikian, itu ialah masa sebelum dia disalibkan. Oleh sebab kita hidup setelah Yesus disalibkan, adalah betul bagi kita untuk memanggil dia Yesus Kristus. Walau bagaimanapun Yesus berbicara agar anda bertahan dalam penganiayaan demi nama Tuhan Yesus, bersukacita dan bergembira. 그래서 이렇게 핍박을 받으면 복이 있다 이 말입니다. 그러니까 기뻐하고 즐거워. Bagaimanakah pula dengan anda? 여러분 기뻐하고 즐거운 분들이 보실 수 있어요? 그냥 탄식이 나고 원망이 나고 힘들어하고. Adakah 그러니까 anda 그런 거 bahagia? 하나도 Atau apakah anda merasa keberatan 믿음으로 dan 승리하지 mengalami 못하고 kesulitan? 말씀으로 승리하들 못하니. Jika anda berada dalam situasi kedua, anda menjadi mangsa bagi si jahat dan iblis. Mereka mengejek anda. Hal ini berlaku di mana-mana sahaja, di tempat kerja atau di rumah. 여러분의 일터, 사업터도 다 마찬가지입니다. 내가 정도를 걸어서 했는데 아니 되면 그래도 아버지께 감사하는 거예요. 아버지 감사합니다. Adakah anda yang kelihatan salah walaupun anda melakukannya dengan cara betul? Maka ucapkan kesyukuran kepada Tuhan Bapa dan meminta petunjuk daripadanya dalam doa tentang apa yang harus anda lakukan untuk mengatasi kekurangan anda. Ketika sesuatu tidak berjalan lancar, ucapkan kesyukuran kepada Tuhan Bapa dengan mengatakan, terima kasih kerana menjadikannya mungkin dan memberi saya ke jalan yang lebih baik. Oleh itu, tidak ada yang perlu anda khawatirkan. Namun begitu, apabila anda berada dalam situasi tersebut, sesetengah daripada anda berasa khawatir dan mencetuskan beban dalam hati anda, bilakah anda akan menunjukkan kepada Tuhan bahawa anda mempunyai iman? Tuhan mengatakan bahawa kita harus bersukacita apabila kita dianiaya demi nama Tuhan Yesus. Pahala kita di syurga adalah besar. Itulah sebabnya para nabi sangat dianiaya. Dan begitu juga kita. Selain itu, 1 Petrus 4 ayat 16. Tapi jika kamu menderita oleh sebab kamu orang Kristian, janganlah malu kerananya. Bersyukurlah kepada Allah kerana kamu pengikut Kristus. Oleh itu, jika anda menderita demi nama Tuhan Yesus, saya menggesa anda untuk bersukacita dan bersyukur dengan segenap hati anda tanpa berasa malu. Sebabnya adalah kerana Tuhan memberikan kesempatan kepada anda untuk memuliakan Tuhan Bapa. Namun begitu, kesempatan untuk memuliakan Tuhan tidak hanya ketika anda menderita demi nama Tuhan Yesus, tetapi pada setiap waktu. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31, anda harus melakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan, sama ada anda makan atau minum atau apa saja yang anda lakukan. Semoga roh kemuliaan menyertai anda sepanjang waktu kerana anda memuliakan Tuhan Bapa dalam segala situasi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sekarang antara entiti terbahagi Tuhan Bapa, marilah kita mendalami 7 roh. 7 roh muncul sebanyak 4 kali hanya dalam kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 6 menyatakan, kemudian aku nampak seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tata itu, dikelilingi oleh 4 makhluk dan semua pemimpin itu.
Anak domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak domba itu mempunyai 7 buah tanduk dan 7 biji mata, yaitu 7 roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia. Anak domba selalu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Istilah itu tidak merujuk kepada seorang Kristian yang baru. Ia selalu bererti Yesus Kristus dalam perjanjian lama dan baru. Secara ringkas, 7 roh ialah hati Tuhan Bapa yang mengukur sifat-sifat tertentu dalam 7 aspek. Ada banyak sifat dalam hati Tuhan Bapa. 7 roh mengukur 7 sifat tertentu dalam hati manusia dari sudut pandangan 7 aspek. Oleh itu, 7 roh bukanlah 7 roh yang berbeza, tetapi merupakan roh Tuhan Bapa yang mengukur 7 aspek tersebut. Sekali lagi saya katakan, ini tidak bermaksud bahawa terdapat 7 roh secara individu, tetapi bermaksud roh Tuhan yang mengukur 7 aspek dalam hati manusia. Menurut pengukuran 7 aspek tersebut, Tuhan memutuskan sama ada Dia akan memberikan jawapan bagi doa anda. 아버지 하나님께서는 이 7 영의 측정 결과에 따라 기도 응답의 여부를 결정하십니다. 그 과정을 상세히 Marilah kita 살펴보지요. menelitinya dengan lebih 아버지 terperinci. 하나님의 분체인 7 영은 7 roh yang merupakan entiti terbagi Tuhan Bapa mencari dan mengawasi hati anak-anaknya di seluruh dunia. Kemudian roh itu mengukur 7 aspek, iaitu iman, doa, kegembiraan, kesyukuran, mematuhi perintah, kesetiaan dan kasih. Sila ingat 7 aspek dari iman hingga kasih. Hanya dengan mengukur 7 aspek ini membolehkan penilaian terhadap iman seseorang. Jika seseorang melepasi standar yang ditetapkan oleh Tuhan Bapa, Tuhan akan memberikan jawapan kepadanya. Oleh sebab Tuhan Bapa dapat membahagikan rohnya tanpa had, Dia dapat mengukur hati semua orang Kristian dengan tepat. 아버지 하나님께서는 영을 얼마든지 많이 분리하실 수 있으므로 모든 믿는 사람들을 정확하게 7 roh 측정하십니다. menyampaikan hasil pengukuran tersebut kepada hati Tuhan Bapa. 그대로 아버지 하나님의 Oleh sebab 7 roh 마음의 asalnya merupakan sebahagian daripada hati Tuhan Bapa, Tuhan Bapa merasakan apa yang dirasakan oleh 7 roh. 영이 느끼는 것은 아버지 하나님께서도 똑같이 느끼십니다. Mengikut pengukuran oleh 7 roh, Tuhan memberikan jawapan. Namun begitu mungkin ada orang Kristian yang baru berkata, jadi akan suka bagi saya untuk mencapai apa yang diukur oleh 7 roh. Walau bagaimanapun, sebenarnya mungkin lebih mudah bagi orang Kristian yang baru untuk melepasi standar ukuran 7 roh. Dengarkan saya dengan teliti untuk tahu sebabnya. Apabila 7 roh mengukur setiap individu, mereka tidak menggunakan standar yang sama untuk setiap orang. Standar yang berbeza digunakan untuk mengukur tahap iman individu. Sebagai contoh, apabila ibu bapa membesarkan anak-anak mereka, mereka akan berinteraksi dengan anak-anak mereka secara berbeza mengikut umur mereka. Jika anak itu masih bayi, mereka akan merawat bayi itu mengikut umur. Walaupun bayi menangis, ibu bapa tidak akan memarahinya. Mereka akan bersabar dengan segalanya. Apabila bayi menangis, ibu bapa akan menenangkan anak, membelai atau memberikan susu. Jika lampin bayi itu basah, mereka akan membersihkan dan menukarkan lampin bayi tersebut dan menjaganya. Tiada seorang ibu atau bapa pun akan mengeluh tentang kesusahan mereka dengan bayi mereka. Tanpa berkata-kata, ibu bapa tahu apa yang diinginkan oleh anak mereka, oleh bayi mereka. 그리고 말은 통하지 않는다 해도 아기가 원하는 것을 부모가 알아서 해줍니다. 그런데 만일 그 Walau 자녀가 bagaimanapun, 5살이 bagaimanakah jika 되었는데도 bayi itu menjadi 여전히 kanak-kanak berumur 5 tahun, 행동한다면 부모의 tetapi 마음이 masih berkelakuan 어떨까요? seperti bayi? 어떤 부모는 너무 사랑해가지고요 자녀를
5살이라도 밥도 먹을 Setengah ibu bapa terlalu menjaga anak-anak mereka, memberi makan anak mereka walaupun mereka sudah masuk tadika. Ini bukanlah kasih. Sebenarnya ia menghalang pertumbuhan kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tersebut akan bertumbuh dengan kekurangan sesuatu. Akan sukar bagi kanak-kanak itu untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Ini merupakan pendidikan yang salah. Kanak-kanak itu harus dididik mengikut umurnya. 5살은 5살 맞게 가르쳐야 됩니다. 너무 사랑을 주다 보니 그 아이 커가면서 자기 구실을 못하죠. Kasih yang berlebihan boleh menyebabkan seorang kanak-kanak tidak dapat berkembang dengan baik. Lebih-lebih lagi jika kanak-kanak itu masih berkelakuan seperti bayi pada usia 10 tahun. Hati mereka akan lebih bersedih. Jika kanak-kanak masih muda, apabila dia berlakuan sejajar dengan usianya, ibu bapa akan berasa selesa dengannya. Jika dia berkelakuan baik, melebihi yang dijangkakan untuk usianya, ibu bapa akan berasa gembira dengan kanak-kanak tersebut. Tidak kira apa-apa yang diminta dan diperlukan oleh kanak-kanak itu, ibu bapa dapat menerimanya dan memenuhi kehendaknya. Hal yang sama dapat diaplikasi kepada hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak-anaknya dalam iman. Tuhan Bapa mengukur hati orang berada pada tahap iman pertama mengikut tahap iman mereka. Begitu juga dengan tahap kedua, ketiga dan keempat iman. Oleh itu, jika seseorang dalam tahap iman ketiga menjalani kehidupan yang sepatutnya bagi tahap pertama iman, tidak kira berapa lama dia berdoa, tidak akan ada jawapan untuknya. Secara ringkasnya, katakanlah seseorang dengan iman tahap ketiga melakukan tindakan iman tahap pertama atau kedua. Inilah contoh situasi dalam kebanyakan situasi di mana tiada jawapan diterima. Hal ini demikian kerana anda menjalani kehidupan dan tindakan yang tidak bersesuaian dengan tahap iman anda. Hal ini bermaksud bahawa jika anda telah menjalani kehidupan iman anda selama 5 atau 10 tahun, anda sepatutnya sudah berada pada tahap iman roh atau sekurang-kurangnya atas batu iman. Tetapi anda gagal untuk melakukannya. Selain itu, jika anda mengamalkan perbuatan iman tahap pertama dan kedua serta melakukan perbuatan badani, anda tidak akan dapat menerima jawapan bagi doa anda. Sebaliknya, anda membuatkan Tuhan murka. Anda sepatutnya mengenangkan hati Tuhan dengan menjalani kehidupan mengikut tahap iman anda, tapi anda menjalani kehidupan yang sebaliknya. Bagaimanakah anda dapat menerima berkat apabila anda membuatkan Tuhan murka? Anda akan menerima apa yang anda lakukan. Tapi Tuhan Bapa tidak dapat memberkati anda. Tuhan Bapa tidak dapat memberkati orang yang tidak mencapai tahap iman yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, apakah yang akan berlaku jika seseorang menjalani kehidupan iman tahap keempat? Tuhan Bapa akan sangat gembira dan memberikan jawapan kepada apa-apa saja yang didoakannya. Inilah sebabnya orang baru dalam iman dapat menerima jawapan yang baik. Standard yang harus dilalui oleh orang berada pada tahap pertama atau kedua iman adalah yang paling rendah apabila tujuh roh membuat pengukuran. Apabila seorang Kristian baru penuh dengan kasih pertama dan dipenuhi Roh Kudus, kadang-kadang dia menunjukkan tindakannya yang melebihi tahap imannya. Dia menghadiri pelbagai ibadat dan berdoa dengan baik. Dia cuba melakukan yang terbaik dengan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang Kristian yang lain. Dia gembira jika bertemu dengan saudara seiman dalam Tuhan Yesus. Apabila anggota gereja melawatnya, dia menyambut mereka dengan etika yang baik. Dia berada dalam tahap pertama atau kedua iman, tapi tahap kepenuhan Roh Kudus melangkaui tahap ketiga iman. Dalam situasi ini, setiap kali dia berdoa, dia menerima jawapan. Dia menerima jawapan hingga tahap orang dalam tahap keempat iman menerima jawapan. Oleh hal yang demikian, dia memberikan keterangan bahawa dia selalu menerima jawapan bagi doanya. Masalahnya adalah bahawa walaupun imannya sepatutnya terus berkembang dalam kepenuhan seperti ini, tetapi apabila dia menghadapi ujian, dia gagal untuk terus mempertahankan iman tersebut. Iman yang kuat pada awalnya tidak berlangsung lama.
ia hilang dalam tempoh setahun. Semakin lama anda hidup dalam iman, semakin anda sepatutnya meningkat dalam iman, kegembiraan, doa, kesyukuran, mematuhi perintah Tuhan, kesetiaan dan kasih. Hanya dengan cara itu, anda dapat melepasi standar apabila 7 roh membuat pengukuran. Bapa syurgawi tidak mengukur perkara seperti ini untuk menjadikannya susah bagi anak-anaknya untuk menerima jawapan. Tuhan Bapa yang merupakan kasih sentiasa mencari cara untuk memberikan lebih banyak jawapan dan berkat. Walau bagaimanapun dia tidak boleh melanggar keadilan, maka dia menetapkan standar mengikut tahap iman dan membuatkan 7 roh mengukurnya dengan teliti. Sekarang saya akan menjelaskan 7 aspek yang diukur oleh 7 roh. Saya berharap anda memeriksanya sendiri sama ada anda dapat melepasi standar dan pengukuran 7 roh berdasarkan iman anda. Sama ada sebuah gereja akan mendapat berkat atau tidak bergantung kepada berkat anggotanya. Matlamat gereja tidak dapat dicapai hanya dengan iman saya seorang diri. Purata iman semua daripada anda sepatutnya melebihi pengukuran 7 roh. Oleh itu saya akan menjelaskan dengan terperinci 7 aspek yang diukur oleh 7 roh. Saya berharap anda akan meningkatkan sebahagian daripada purata iman pada masa ini. Apabila purata grade 1 kelas meningkat, guru kelas tersebut akan berasa gembira dan mungkin memberikan makanan ringan kepada pelajarnya. Begitu juga Tuhan Bapa akan gembira dengan anda semua. Meningkatkan tahap iman purata yang memenuhi jangkaan Tuhan. Sekali Tuhan Bapa berasa senang hati dengan anda, tiada apa-apa yang mustahil untuk anda. Walaupun anda berhadapan dengan kemungkinan yang mustahil, Tuhan dapat campur tangan dan menjadikannya mudah. Oleh itu yang perlu anda lakukan hanyalah menyenangkan hati Tuhan Bapa. Saya menggesa anda semua untuk berusaha sehingga 7 roh berkata bahawa anda semua telah lulus ujian pengukuran. Saudara dan saudara yang saya kasihi, sifat pertama yang diukur oleh 7 roh ialah iman. Alkitab dengan jelas menyatakan, kerana imanmu terjadilah seperti apa yang kamu inginkan. Sekarang adakah anda menerima jawapan ketika anda berdoa sambil mengaku bahawa anda percaya? Jika anda berdoa untuk sesuatu dengan hati yang ikhlas dan iman rohani, maka apa yang anda doakan akan menjadi kenyataan. Walau bagaimanapun, apakah sebab anda gagal menerima jawapan yang anda minta? Seringkasnya pengakuan anda, saya percaya, ternyata bukanlah iman rohani. Sebaliknya ialah iman yang anda fahami sebagai pengetahuan agama, iaitu iman badani. Walaupun anda mengaku dengan mulut tentang apa yang anda ketahui dalam fikiran anda, itu bukanlah pengakuan iman yang sejati. Oleh itu, apakah iman rohani? Yang bermaksud percaya dalam hati anda tanpa sebarang keraguan. Ia bermaksud percaya walaupun ia tidak kelihatan dan tidak sejajar dengan fikiran anda. 이불에서 있는 대로 믿음은 바라는 것 실상에 보지 못하는 것 증거니 우주 만물 모든 것이 무에서 Ibrani 11 ayat 1 hingga 3 menyatakan, 아무것도 없는 보이지 않는 거에서 저 무에서 하나님 말씀으로 창조가 된다. beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat. 아무것도 없는 무 상태에서 하나님 말씀으로 창조가 된다. Bahawa alam ini diciptakan oleh firman Allah, maka apa yang dapat dilihat dijadikan daripada apa yang tidak dapat dilihat. Semua perkara diciptakan daripada kekosongan melalui firman Tuhan. Jika anda percaya perkara ini, tiada yang tidak dapat anda percaya. Jika anda percaya bahawa matahari dan bulan diciptakan daripada kekosongan melalui firman Tuhan, apakah yang tidak dapat anda percaya? Anda dapat percaya bahawa keinginan yang tidak dapat anda lihat sekarang menjadi kenyataan. Ia bermaksud percaya tanpa sebarang keraguan bahawa ia akan menjadi kenyataan.
walaupun tidak dapat dilihat oleh mata atau tidak sejajar dengan pemikiran anda. Ia merupakan iman tentang kepercayaan bahawa sesuatu dapat diciptakan daripada kekosongan. Namun begitu, iman rohani bukanlah iman yang dapat dimiliki oleh sesiapa sahaja dan bukan hanya apabila mereka mahu menggunakannya. Anda dapat menjadi presiden negara anda jika anda mempunyai iman. Semakin Tuhan memberikan anda iman rohani, semakin anda menghapuskan kejahatan daripada hati anda. Anda menjadi seorang yang jujur tanpa pembohongan apabila anda semakin menyingkirkan kejahatan daripada hati anda. Jika hati nurani tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kemudian anda akan menerima apa-apa saja yang anda minta daripada Tuhan dan anda yakin bahawa Tuhan pasti akan memberikan apa-apa yang anda minta. Hal ini demikian kerana Tuhan memberikan iman rohani kepada anda dari syurga sejauh mana anda hidup mengikut firman Tuhan. Anda berusaha melihat, mendengar dan mengalami mukjizat dan perkara yang menakjubkan yang berlaku di dalam gereja ini. Anda tahu bahawa Tuhan dapat melakukan perkara yang dianggap mustahil oleh orang. Dan anda berfikir bahawa anda percaya tentang hal itu. Namun begitu, apabila anda menghadapi masalah, baru anda mengetahui sama ada anda mempunyai iman yang sejati atau tidak. Sebagai contoh, anda dapat dengan mudah memulihkan kesihatan anda di hospital. Walaupun katakanlah anda akan mati jika anda tidak mendapatkan rawatan di hospital. Dalam situasi ini, adakah anda dapat mengakui bahawa Tuhan Yang Maha Kuasa pasti akan menyembuhkan anda dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sahaja? Setengah daripada anda mungkin membuat pengakuan dengan mulut, tetapi ada keraguan dan kebimbangan dalam hati. Anda mungkin berfikir, bagaimana jika Tuhan tidak menyembuhkan saya dan penyakit menjadi lebih teruk? Memikirkan dan bimbang sendiri membuktikan bahawa anda belum mempunyai iman yang sejati. Orang yang mempunyai iman sejati, orang yang mempunyai iman rohani yang sejati, mempunyai keyakinan teguh bahawa Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Dan oleh itu mereka tidak mempunyai kebimbangan atau kegelisahan. Walaupun mereka sakit kerana melakukan dosa, mereka percaya bahawa jika mereka bertaubat, Tuhan akan mengampuni mereka dan penyakit akan meninggalkan mereka. Apabila mereka bertaubat sepenuhnya dan merobohkan tembok dosa, mereka menjadi yakin dalam hati mereka tentang kesembuhan. Setelah merobohkan tembok dosa di antara Tuhan dan anda menerima iman rohani yang diberikan oleh Tuhan, maka tentu anda akan mendapat jawapan dan berkat daripada Tuhan Bapa. Itulah iman rohani yang diberikan oleh Tuhan Bapa dari syurga. Demikian juga walaupun tembok dosa telah dirobohkan, iman rohani bahawa mereka akan menerima jawapan tetap diberikan. Jika mereka sentiasa hidup dalam cahaya, betapa yakinnya mereka di hadapan Tuhan. Apabila mereka meminta sesuatu daripada Tuhan, Tuhan Bapa akan berkata, baiklah, inilah jawapannya. Lalu memberikan jawapan. 1 Yohanes 3 ayat 21 hingga 22 menyatakan, oleh itu sahabat-sahabat yang aku kasih, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kita menerima apa yang kita minta daripadanya, kerana kita taat kepada perintahnya. Dalam ayat ini, Tuhan memanggil orang yang dikasihi. Mereka ialah orang yang sudah masuk tahap iman roh. Tuhan Bapa memanggil orang yang masuk tahap iman roh sebagai yang dikasihi. Izinkan saya membaca ayat ini sekali lagi. Oleh itu, sahabat-sahabat yang aku kasihi, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kita menerima apa yang kita minta daripadanya, kerana kita taat kepada perintahnya. Tuhan Bapa berasa senang hati dengan orang yang mentaati perintah-perintahnya, hidup dalam cahaya. Saya meminta anda untuk mempunyai persekutuan yang kukuh sebegini dengan Tuhan Bapa. 자, 이렇게 아버지와 돈독한 신뢰 관계를 맺는 우리 성도님들이 꼭 되시기를 바랍니다. 그런데 이러한 믿음을 갖기 위해서는 앞에서도 말씀했듯이 반드시 Oleh itu, untuk mempunyai iman seperti ini, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, anda harus mentaati perintah Tuhan. Anda harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Bapa untuk anda lakukan.
dan anda tidak seharusnya melakukan apa yang dilarang olehnya untuk anda lakukan. Apabila anda menolak apa yang perlu ditolak dan mematuhi apa yang perlu dipatuhi, hati anda tidak akan menuduh anda, dan dengan ini anda dapat menjadi yakin sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa paling gembira apabila anda melakukan yang benar. Dia memberikan jawapan dan berkat kepada anak-anaknya yang disenanginya. Oleh itu, iman rohani mesti disertai dengan perbuatan atau tindakan iman. Ini ialah perbuatan hidup mengikut firman Tuhan. Yakobus 2:22 menyatakan, kamu tidak nampakkah bahawa Abraham menunjukkan imannya dan perbuatannya? Oleh itu iman Abraham menjadi sempurna. Adakah anda percaya kepada Tuhan? Dengan itu iman anda bekerja dengan apa yang benar yang anda lakukan. Hal ini tidak bermaksud bahawa anda akan diselamatkan hanya dengan berkata saya percaya kepada Tuhan. Tindakan anda juga harus berubah kepada perkara-perkara yang baik kerana iman anda bekerja bersama tindakan anda. Yakobus 2:26 menyatakan, oleh itu sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia. Apakah yang berlaku setelah jiwa anda keluar dari tubuh anda? Hanya jasad yang tinggal. Jika anda tidak mengikut firman Tuhan, anda tidak dapat iman rohani. Selain itu, jika anda berbuat dosa, tidak kira seberapa banyak anda berkata bahawa anda percaya, anda tidak akan diberikan iman rohani untuk menerima jawapan. Iman rohani hanya diberikan dari syurga apabila anda bertaubat daripada dosa-dosa anda dan hidup dalam cahaya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apakah sebabnya tujuh roh mengukur iman terlebih dahulu? Seperti yang saya katakan sebelum ini, hal ini adalah kerana Tuhan mengukur aspek-aspek lain menurut tahap iman. Apabila Tuhan mengukur tahap iman, dia tahu tahap iman seseorang. Tahap iman itu menetapkan standar untuk orang ini. Kemudian standar bagi aspek lain itu kegembiraan, doa, kesyukuran, mematuhi perintah, kesetiaan dan kasih juga dapat ditetapkan mengikut tahap iman. Standar tersebut yang paling rendah untuk seseorang adalah pada tahap iman pertama. Semakin tinggi tahap iman, semakin tinggi standar yang akan ditetapkan. Bagaimana jika Tuhan menetapkan standar yang sama untuk semua? Orang yang berada pada tahap iman pertama akan berputus asa kerana telah sukar untuk menerima jawapan. Sebaliknya, orang mempunyai tahap iman yang matang akan berasa mudah untuk menerima jawapan. Mereka mungkin tidak berusaha lebih keras untuk mencapai tahap-tahap roh yang lebih mendalam. Tuhan Bapa mengetahui semua perkara ini. Oleh itu, atas kasihnya, dia menetapkan standar yang berbeza untuk menerima jawapan mengikut tahap iman. Tentu saja dalam tahap iman yang sama, perbuatan iman harus berbeza bergantung pada tahap permohonan doa. Untuk menerima jawapan bagi permintaan doa yang besar, anda perlu menunjukkan perbuatan iman yang lebih besar. Anda perlu berdoa lebih banyak dan anda perlu bersyukur lebih banyak serta menjadi lebih setia. Jika anda berpuas hati dengan tahap iman anda tidak akan dapat menerima lebih banyak berkat dan jawapan. Anda perlu menunjukkan perbuatan iman yang melampaui tahap iman anda. Jika anda menerima jawapan dengan cara ini, iman anda akan terus berkembang. Oleh itu, saya menasihati anda untuk tidak menghentikan perbuatan iman sehingga anda mencapai tahap iman yang lengkap dan sempurna.